2011, aku tengah final year degree. Waktu tu aku baru kahwin. Aku dengan wife aku PJJ antara dua negara. Waktu tu bila video call je, wife aku memang bising, suruh aku stop keluar malam-malam cari hantu. Tapi aku ni degil, tetap nak juga pergi cari hantu. Wife jauh, aku pula duduk seorang kat rumah. Bosan weh. Jadi 2 minggu sebelum nak rush untuk final presentation untuk final year aku plan baik punya untuk mencari. Aku pergi 6 orang, 2 biji kereta, 1 kereta 3 orang. Plan kita orang malam tu nak pergi Highland Tower. Actually time tu dah kali ketiga kita orang pergi. Tapi sebelum ni tak ada apa-apa sangat, sikit-sikit je. Kita orang gerak dari rumah dalam pukul 11 malam. Sampai sana pukul 11.45 malam. Relax, isap rokok dulu. Pukul 12, kita orang mula masuk jalan ke arah salah satu blok yang ditinggal. Suasana malam tu sunyi dari biasa. Gelap. Kita orang pakai torchlight je. Suluh sambil pegang kamera. Tengah jalan, tiba-tiba member aku yang jalan paling belakang lari ke depan, jalan paling depan sebab dia rasa ada orang cuit dia. Tapi dia tak cakap waktu tu. Balik baru dia cerita. Kita orang naik floor by floor, masuk dari unit ke unit, kita orang suluh pakai torchlight je. Suasana sepi, tak ada apa-apa. Then sampai floor 7, semua dah penat sebab naik tangga weh. Member aku yang pertama kali ikut ni mulut celupa sikit. Tak ada apa-apa pun weh. Aduh. Masuk tempat macam ni, mulut mana boleh celupa. Tapi aku pun iakan je lah. Sebab malam tu memang sunyi dari sebelum ni. Sebelum ni, ada gak bunyi tapak kaki ke apa. Bila dah rasa macam tak ada apa-apa ke atas, kita orang decide gerak turun. Sampai bawah, betul-betul dekat dengan area blok yang runtuh tu, tiba-tiba dengar suara kucing mengiau. Semua berhenti. Bila dengar balik, dengar suara budak panggil, "Mama." Sayu-sayu tapi dalam nada mengerang sambil menjerit. Semua fokus. Lepas tu aku rasa tak sedar hati. Meremang, memang tak payah cakap lah. Tapi ada satu feeling tak best. Member aku pun rasa tak sedar hati juga. So, kita orang decide gerak balik. Seminggu lepas tu, aku mula fokus pada final presentation. Aku dan kawan-kawan aku budak architecture. Budak arkik ni tak tidur malam. Siapkan design untuk final presentation tu adalah perkara biasa. Untuk 1 minggu lepas pergi Highland Tower tu, memang aku fokus siapkan design aku je. Sebab design tu lah penentu aku grade atau tak tahun tu. Seminggu tu adalah aku tidur dalam 1-2 jam sehari. Itu pun tidur siang. So korang boleh bayangkan lah keadaan aku macam mana time tu. Dengan mengantuk, sakit-sakit badan, semua cukup. Hari aku selesai final presentation depan panel lecturer, balik tu badan aku lunyai gila. Final presentation settle dalam pukul 3-4 petang. So aku balik rumah, tu aku pelan nak tidur. Sebelum tidur, aku macam biasa akan video call dengan wife aku. Tengah aku nak end call dengan wife aku, tengah duk babai-babai, aku dengar pintu bilik aku macam ada orang tendang. Dum! Kuat gila, nak kata angin. Pintu aku tertutup kot. Bagai nak luruh pintu tu. Dan jantung aku pun rasa macam nak tercabut juga. Segala bulu yang ada kat badan aku ni rasa mencanak je. Badan aku tak cukup rest, tengah lemah, confirm lah semangat aku pun lemah sekali. Aku pun suruh wife aku yang tengah video call dengan aku tunggu kejap. Aku buka Yasin dan segala surah-surah yang ada dalam PC aku. Wife aku pun macam pelik. Then aku bagi tahu dia yang ada bunyi orang tendang pintu. Itu pun aku tak boleh nak cakap.
walaupun tengah video call sebab suara rasa tersekat. Aku teks je wife aku sambil tangan aku tergetar-getar. Bila dah okey, baru aku dan wife aku end call. Malam tu aku cuba nak lelap sebab badan aku letih sangat, penangan seminggu tak tidur. Tapi aku rasa tak lena tidur. Rasa macam ada orang tengah perhatikan aku je. Tapi dapat jugalah tidur ayam. Keesokan harinya, aku tak keluar dari bilik sampai waktu lunch baru aku keluar. Nasib baik dalam bilik ada toilet. So nak mandi, nak solat dalam bilik je. Aku memang duduk seorang sebab rumah aku tu rumah wife aku beli sebelum dia feudal study. Jadinya bila wife aku tak ada, aku memang duduk seorang, tak ada housemate. Waktu lunch dalam pukul 2 petang tu, aku decide nak keluar. Lapar weh, nak pergi mamak lah cari makan. Suasana rumahku memang terasa seram dari biasa. Perangai aku sebelum keluar, aku memang akan tutup segala pintu tingkap, sliding door, semua. Waktu aku nak pergi tutup sliding door kat balkoni, sekali aku nampak di sebalik lansir sliding door tu ada sebelah muka yang pucat, putih dengan mata merah. Separuh aku nampak, separuh di balik lansir. Macam mengendap gitu. Mula mata melila 360 darjah pandang sekeliling dalam rumah. Terus aku tak jadi nak tutup sliding door. Terus je aku keluar rumah. Malam tu aku tidur rumah member aku tingkat 7. 2 hari jugalah aku bertapa kat rumah member aku untuk pulihkan badan aku dan semangat aku. Pagi esoknya, hari yang aku tidur rumah member aku tu, member aku seorang budak rumah tingkat 7 tu juga datang bagi tahu aku. Malam pertama yang aku tidur dekat rumah diorang, ada perempuan datang berdiri dekat tingkap bilik member aku ni. Bilik member aku ni paling depan bersebelahan dengan pintu masuk. Ada satu tingkap single kat situ. Ada satu tingkap single kat bilik dia menghadap ke depan. Kat situlah dia nampak ada perempuan berdiri. Dia kata ada benda ikut aku. Nasib dia ni pandai sikit-sikit. Malam tu dia pagar rumah tu dengan garam kasar kat pintu masuk. Lepas 2 hari, badan aku pun dah kuat sikit. Aku beranikan diri balik ke rumah aku. 2 member aku ikut hantar. Time tu kat ruang tamu, aku dapat rasa yang benda tu kat bilik tengah. Tengah aku bersembang dengan 2 member aku ni, benda tu main ketuk-ketuk pintu bilik tengah tu. Tuk tuk tuk. Bunyi dia macam kalau orang pergi. Bunyi dia macam kalau kita pergi rumah orang, ketuk pintu, bagi salam. Masa itulah memang tak usah cakap. Besar je rasa kepala ni. Segala bulu rasa terpacak. Terus 2 member aku ni balik. Tapi aku stay. Sebab tu rumah aku. Aku kena kuat lah. Tapi sekuat-kuat aku pun masih rasa tak tenteram. Sebab tahu benda tu ada. Aku minta tolong member aku yang pandai bab-bab macam ni. Tapi benda tu marah. Sampai demam member aku yang cuba tolong aku tu. Last kali member aku tu ajar nak hantar benda tu balik. Ada 2 cara. Satu hantar cara baik, satu lagi halau. Itu cara kasar lah. Tapi aku pilih cara baik. Cara dia, aku kena hantar balik. Hari yang sama, waktu yang sama, orang yang sama. Kedudukan dalam kereta pun sama macam aku pergi dulu. So, untuk tunggu hari yang sama tu aku kena tunggu 6 hari. Bertahan je lah aku tunggu masa 6 hari tu. Hadap bunyi orang ketuk-ketuk pintu, rasa diperhatikan, rasa ada orang intai-intai luar tingkap. Memang tak tenteram lah aku duduk rumah aku dalam masa tu. Itu pun nasib dia tak ada tunjukkan diri. Aku pun tak ada nak pandang luar bilik sangat 6 hari tu. Memang hidup aku dalam bilik je. Lagipun member aku yang tolong aku tu cakap benda tu tak boleh masuk bilik yang aku duduk. Aku pun tak tahu. Maybe sebab PC aku 24 jam pasang ayat-ayat suci kot. Lepas 6 hari, hari yang dinantikan untuk hantar balik, benda tu telah tiba. Aku ingat lagi, hari tu hari Khamis. Semua 6 member aku yang hari tu datang ke rumah aku. Siap-siap nak gerak lah. Sebelum gerak, aku buka pintu bilik tengah tu, aku cakap, "Dah, jom nak hantar balik."
Lepas tu rasa tegak je bulu roma aku. Betul-betul rasa ada benda follow kat belakang kanan aku. Dan kita orang jalanlah turun pergi ke kereta. Atas kereta semua diam. Kereta rasa berat dan perjalanan pergi tu rasa lambat je nak sampai. Bila sampai dekat area Highland Tower tu, aku park kereta. Kita orang turun dan aku buka pintu, belah benda tu, duduk. Tempat seat kosong dalam kereta aku lah. Sebab satu kereta kan 3 orang. Sekali lagi aku cakap, jom nak hantar balik. Dan rasa meremang kuat sangat. Memang rasa tegak je bulu roma. Sampai ke kepala. Kita orang jalan sampai ke pintu masuk tempat tu. Nak masuk ke kawasan tu memang ada macam kayu penghadang. Tahun aku pergi tu tak ada lagi pintu zinc yang macam dalam movie tu. Sampai je situ, aku cakap, sampai je kita orang hantar, kita orang janji tak akan datang lagi dan takkan kacau lagi tempat ni. Kemudian kita orang 6 bergerak pergi ke kereta. Waktu jalan ke kereta, aku dapat rasa benda tertinggal di belakang. Sebelum masuk kereta, kita orang baca 4 cool dan apa-apa yang patut. Dan terus gerak balik. Lepas aku hantar 2 member yang tumpang aku tu balik rumah diorang, aku terus balik rumah. Sampai rumah, aku pagar rumah aku 4 penjuru. Aku azan sebab risau juga. Wife aku nak balik esoknya tu, nak kena ambil dia kat airport pukul 11. Dah lah dia baru beberapa minggu pregnant. Risau juga aku. Mulai dari saat tu, aku tak pergi lagi kawasan tu. Kerja gila cari-cari entiti tu pun aku dah tak buat. Aku serik. Tambah bila wife aku pregnant. Member aku yang dulu tolong aku sampai demam-demam tu sempat tanya benda tu kenapa dia follow. Benda tu cakap dia suka aku. Dia nak jadikan aku anak angkat. Dia juga suka rumah aku sebab rumah aku cantik, selesa. Bilik tengah tu pula ada perabot dengan katil semua. Tapi unoccupied. Benda tu nak tolong jaga aku dan rumah. Dan mak mentua aku pun ada suruh orang kat kampung tengokkan juga. Orang tu pun cakap benda yang sama. Benda tu suka aku dan anggap aku macam anak. Dah seminggu dia di rumahku, baru dia tendang pintu. Dia tendang pintu tu sebab dia nak aku tahu dia ada. Kata orang kampung yang tengokkan benda tu cantik orangnya. Melayu, Chinese look. Perwatakan macam orang yang ada kelas. Rambut lurus, panjang, umur dalam 40-an gitu. Kulit putih tapi pucat. Matanya merah. Orang kat kampung yang mak mentua aku jumpa tu ada cakap, sesekali lepas aku hantar, benda tu ada juga datang rumah aku untuk tengok aku. Tapi dah tak boleh masuk. Aku assume mungkin benda tu salah seorang mangsa runtuhan tempat tu dulu.